Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, serahkan segala perkara kepada Allah Azza wa Jalla, kerana Dia lebih tahu apa yang baik buat dirimu sendiri daripada apa yang engkau mengetahuinya. Tunggulah datangnya kelapangan daripada Allah, kerana sesungguhnya dari saat ke saat mislah ada kelapangan daripadanya. Berkhidmatlah kepada Allah dan cuba buka pintunya, dan tutup pula semua pintu-pintu manusia. Nanti Dia akan menampakkan kepadamu segala keajaiban-keajaiban yang tidak terduga olehmu. Celaka engkau, sesungguhnya jika Allah Ta'ala mahu memberikanmu manfaat di tangan makhluknya, nescaya Dia akan memberimu manfaat. Dan jika Dia mahu menimpakan mudarat ke atasmu, maka itulah yang bakal berlaku. Dialah yang menundukkan dan melembutkan dan yang mengeraskan hati mereka. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi dan menahan, yang memuliakan dan menghinakan, yang memberi sakit dan sembuh, yang mengenyangkan dan melaporkan, yang memberi pakaian dan menelanjangkan, yang memberi kemesraan dan keliaran, yakni kesunyian. Yang pertama dan terakhir, semua itu Dialah yang melakukannya, bukan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah semua ini dengan hatimu, dan berbuat baik kepada sekalian makhluk dengan zahirmu. Inilah kerjanya orang-orang yang salihin. Inilah kerjanya orang-orang salihin yang bertakwa. Mereka bertakwa kepada Allah dalam segala hal ehwal mereka, dan mereka selalu berbaik-baik dengan manusia. Mereka berbicara dengan manusia apa yang boleh diterima akal, dan hati mereka dengan akhlak Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyuruh patuh kepada apa yang tersebut dalam kedua kitab itu. Jika manusia ramai terima, mereka akan berterima kasih kepada mereka. Dan jika mereka menolak, maka terputuslah segala perhubungan, persahabatan dan kasih sayang antara mereka. Kenapa sampai manusia berani memburukkan perintah Allah dan larangannya di hadapan manusia ramai? Jadikan hatimu itu masjid, dan jangan memohon sesiapa pun di samping Allah Ta'ala. Lihat firman-Nya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu bagi Allah, yakni milik Allah. Maka jangan kamu menyeru sesiapa pun di samping Allah. Apabila meningkat darjat seorang hamba itu daripada Islam kepada iman, kemudian daripada iman kepada yakin, lalu daripada yakin kepada makrifat, dari makrifat kepada ilmu, daripada ilmu kepada mahabbah, yakni kecintaan, daripada cinta kepada yang dicintai, daripada permintaannya kepada apa yang dimintanya. Maka pada masa itulah, jika dia lalai tidak akan dibiarkan, jika terlupa akan diingatkan, jika tidur akan dibangunkan, jika lena akan disedarkan, jika pergi akan dikembalikan, dan jika berdiam akan disuruh berbicara. Jadi dia akan terus menerus
dalam keadaan sedar terjaga murni, kerana dia telah memurnikan muka hatinya sehingga kelihatan batinnya dari lahirnya. Dia telah mewarisi kesedaran ini daripada nabinya alaihi salatu wassalam, yang dikatakan, yakni dalam hadis, kedua belah matanya tidur namun hatinya tidak tidur. Beliau juga dapat melihat dari belakangnya apa yang boleh dilihat dari hadapannya. Semua orang kesedarannya ala kadar keadaannya. Akan tetapi Nabi SAW, tiada seorang pun yang dapat menyamai kesedarannya, dan tiada seorang pun yang dapat berkongsi dengannya dalam segala kekhususannya. Namun para abda dan para wali dari umatnya masih dapat mengecap sisa-sisa makan minumnya. Mereka mampu memberikan setitik dari lautan makam-makamnya dan sedebu dari bukit keramatnya, kerana mereka itu para warisnya, yakni waris Nabi, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama yang diajarkannya. Mereka lah orang-orang yang membantu agama itu, memimpin manusia kepadanya, yang menyebarkan ilmu. Moga-moga Allah menyucurkan salam dan tahiyat ke atas mereka, dan juga semua orang yang mewarisi jalan-jalan mereka hingga ke hari kiamat. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara pesan dan wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah kepada kita semua, bahawa semua perkara kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan semua urusan kita serah pada Allah. Kita manusia punya keinginan, punya syahwat, punya kehendak yang tidak terbatas. Kita punyai perancangan, kita punya usaha, dan kita punyai segala cita-cita dan keinginan. Maka perlu kita ketahui, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita rancangkan, maka di sisi Allah itu lebih baik. Kita menggunakan ilmu kita, pengalaman kita, penglihatan kita, pendengaran kita, apa yang kita lihat sekeliling, apa yang kita dengar, untuk kita dapat, untuk kita jadi, untuk kita perolehi itu dan ini. Tetapi ketahuilah, apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita itu lebih baik. Bukan bermaksud kita tidak boleh punya keinginan, kita tidak boleh punyai perancangan, kita tidak boleh punyai usaha, kita tidak boleh punya kesungguhan. Tidak. Kesemuanya itu secara zahir. Namun hakikat yang kita kena tahu, walau segunung usaha kita, walau selautan ikhtiar kita, maka apa yang berlaku dan apa yang ditakdirkan itu adalah hak milik kita yang lebih baik, hak milik kita yang lebih utama, yang patut kita dapat. Tak jadilah kalau kita cakap sepatutnya benda itu hak saya, sepatutnya yang tu saya dapat, sepatutnya tak ada istilah sepatutnya. Yang sepatutnya apa yang kita dah ada. Maka kalau kita sedar, itulah maksud penyerahan diri pada Allah. Seorang memilih untuk sihat dan satu tempoh yang panjang, tapi Allah uji sakit, maka itu lebih baik, maka serahkannya pada Allah. Seorang memilih untuk senang, dia tak nak susah, sebab dia dah dengar, dia dah lihat orang susah ni teruk, mungkin dihina, mungkin payah kehidupannya, maka dia berusaha untuk tidak susah. Dia buat macam-macam, merancang, berbisnes, kenal orang itu, kenal orang ni, tiba dia tetap susah, maka itu lebih baik untuknya. Maka Allah akan membantu dia. Jadi ini asas maksud penyerahan diri pada Allah. Dengan kata lain, penyerahan diri pada Allah ialah redalah dengan segala takdir yang Allah berikan pada kamu sekalipun kamu tak suka. Seorang yang reda dengan segala takdir yang Allah berikan padanya walaupun tak suka, itulah namanya penyerahan diri kepada Allah. Dan penyerahan ini yang paling sukar. Para ulama ketika mana membahaskan penyerahan diri pada Allah itu, dia ada permulaan,
dia ada pertengahan, dia ada pengakhiran. Adapun permulaan yang dimaksudkan menyerah diri pada Allah ialah dia buat mengikut syariat. Artinya kalau dia nak kaya, dia pun bekerja yang halal. Dia pun cari rezeki yang tak ada syubhah. Dia meninggalkan yang haram. Maka ini dipanggil permulaan penyerahan diri pada Allah. Sebab kita nak tengok orang yang benar-benar serah diri pada Allah daripada langkah mula kita dah tengok. Umpama kita melihat juara, daripada awal kita melihat juara. Kita bukan lihat ke garisan penamat itu juara. Daripada larian yang pertama kita dah tahu dia memiliki larian sang juara. Daripada pecutan pertama kita dah tahu dia memiliki kejayaan orang yang berjaya. Jadi kalau saya serahkan diri pada Allah yang pertama, dan semua perbuatan saya ikut perintah Allah. Saya tak buat yang melanggar. Wa imma saya bekerja, kalau dalam pekerjaan, wa imma dalam pelajaran, maka saya belajar dengan cara betul. Saya tak meniru, saya tak menipu. Maka perkara itu bukan makna menyerah diri pada Allah. Sebab serah diri pada Allah mesti diikut syariat dulu. Dan kita ada pertengahan. Pertengahannya ialah dia berusaha. Kerana Allah perintah dia berusaha. Yang pertama tadi saya katakan cara yang mematuhi syarak. Mesti mematuhi syarak. Yang kedua ialah dia mesti usaha. Kalau nak kaya, maka dia dah kerja dan sebagainya. Dia ada satu usaha atau disebut perancangan. Dan usaha tadi mestilah usaha yang maksimum. Bukan usaha ala kadar bak kata pepatah Melayu, melepaskan batuk di tangga. Saya usaha dah tapi tak berjaya. Ini bukan usaha, ini malas lagi. Dalam Islam bila kita sebut usaha ialah bazlu al-juhud. Artinya kita mengerahkan seluruh yang kita ada. Apa yang kita ada, maka kita buat semua. Kita bukan masuk sebelah kaki lalu kita kata kita dah usaha. Walau panjang lagi. Baca buku 5 line 6 line kemudian nak berjaya. Saya dah usaha lah, saya dah baca buku. Berapa jam awak baca buku? 4 minit 4 jam. Tak, awak belum berusaha. Usaha ni awak baca mungkin setiap hari, dengan tuitionnya, dengan sekian, barulah dianggap awak usaha. Tetapi orang bila usaha ni, bila kita buat, orang tengok pun tahu kita sedang berusaha. Dan kalau kita tak berusaha sungguh, orang tengok dari awal pun tahu tak usaha sungguh ni. Tak usaha sungguh. Kita suruh anak kita, kita kata pergi cari kunci ayah yang hilang. Ayah kunci kereta hilang. Pergi cari. Dia pun lalu sekali, lalu dia kata, "Ya, tak ada, tak jumpa." Kita marah dia. Dah cari belum? Dah? Lalu macam tak ada. Tu bukan cari tu. Tapi kalau kita tengok anak kita selongkar semua benda, kanan ke kiri, naik atas, turun bawah, lalu dia kata, "Ayah, tak ada." Kita boleh terima. Kenapa? Kita nampak dia usaha. Demikian juga Allah Ta'ala suka hamba-hambanya penat dan berusaha. Dan kita dah baca satu hadis. Seorang yang tertidur kerana penat usaha, dia bangun dalam keadaan Allah ampunkan dosa dia. Walaupun dia belum dapat, tapi dia usaha penat ni. Kalau dia orang berkebun, dah usaha penat, walaupun tak berjaya, dia dapatkan ampunan Allah. Jadi orang ke laut, pindah tempat ni, pindah tempat tu, sampai mabuk 3-4 kali misalnya, maka dia benar-benar usaha. Maka bagi di sisi Allah, dia disayangi dan dia ada pahala. Dan Allah suka melihat hamba yang penat. Allah suka melihat hamba yang penat. Allah tak suka melihat hamba-hamba yang bersenang lenang, yang tidak berpenat-penatan. Karena itu Allah Ta'ala kurniakan kepadanya peluh sebagai bukti kepenatannya. Peluh itulah saksi di hadapan Allah atas kepenatan dia. Kita berpeluh. Kerana itu Allah Ta'ala jadikan antara tanda mati baik orang beriman, waktu mana dia mati, dahinya berpeluh. Sabda Nabi SAW, "Mautun mu'min bi'anki jabinihi." Mati orang beriman dek kerana peluh di dahinya. Maksudnya mati-mati yang baik, antara tandanya ialah peluh di dahinya. Peluh itu melambangkan apa? Usaha dia sungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Akhirnya Allah menggunakan peluh ketika mana akhir dia nak mati. Menandakan dia memang cukup penat di dunia ini dalam berusaha mentaati Allah. Ya, Allah suka. Peluh orang beriman yang Allah suka. Itu tanda husnul khatimah. Dan peringkat ketiga, yang ni yang kita sebut daripada awal tadi. Bila kita kata serah pada Allah,
peringkat ketiga, apa pun yang Allah takdirkan pada kita, itulah baik. Bermula kita mengikut cara syarak. Yang kedua dengan segala usaha. Yang ketiga ialah apa pun yang Allah beri pada kita, maka itulah yang lebih baik. Kita jangan kata yang satu lagi lebih baik. Tak, ini paling baik. Kalau seorang berusaha nak dapat anak lelaki, dia baca semua kitab cara nak dapat anak lelaki. Dia tanya semua orang-orang tu, macam mana pakcik nak dapat anak lelaki? Ni pakcik ni anak dia 20 orang, semuanya lelaki. Dia tanya. Ya benar ada. Bila saya baca kitab tentang kitab perkahwinan yang diterjemah oleh Syekh Almarhum Idris Marbawi, maka dia sebut tentang bagaimana nak peroleh anak lelaki, anak perempuan. Ini satu ikhtiar. Macam mana nak dapat? Hantar seorang pun boleh cakap doktor boleh tak, saya nak anak lelaki. Macam mana cara dia? Daripada awal. Atau anak perempuan. Baik. Tiba-tiba Allah beri kepada kita selain pada itu. Ketika mana Imra'atu Imran, isteri Imran, dia kata, ya Allah, aku bernazar ni kalau anak lelaki, aku akan letakkan di Baitul Maqdis. Dia bercita-cita nak anak lelaki. Tiba-tiba yang lahir itu perempuan, yakni Maryam. Dia cita-cita kesungguhan untuk beritahu pada kita, tak salah pun kalau kita nak anak jantina tertentu. Kan itu antara keinginan manusia. Ada orang tu dia nak anak lelaki, ada orang tu nak anak perempuan. Ada orang dia kata nak anak kembar, supaya bini tak beranak banyak kali. Biar sekali, ya terus. Lelaki seorang, perempuan seorang. Terus boleh tutup kilang. Ia tak salah apa kalau seorang merancang untuk mendapat jantina tertentu. Itu termasuk dalam makna ikhtiar. Dia ada kesungguhan, kemudian dia ada usaha. Saya kata sebahagian mereka ajar cara nak dapat lelaki macam ni, perempuan macam ni. Dan saya duduk dengan geng-geng orang tua. Dan mereka beritahu. Dia kata, Ustaz, anak lelaki buat macam ni, anak perempuan macam ni. Caranya begini, tandanya macam ni. Saya tak nak sebutlah semua benda, ini bukan tempat dia. Tapi nak beritahu semua ada tanda. Dari awal dia tengok, oh ni kamu akan dapat anak lelaki banyak. Bila mak saya tengok saya, dia kata, mu ni dapat anak lelaki ramai. Mu ni anak perempuan. Dia ada tanda dia. Dia bukan meramal. Dia tak meramal. Dia ada tanda berdasarkan pengalaman dia orang. Oh ni akan anak lelaki, bukan ni anak perempuan. Dan mereka tahu kalau seorang tu sulungnya perempuan, perangainya macam ni. Kalau sulungnya lelaki, perangainya macam ni. Itu berapa ilmu yang kita pelajari. Kita tahu. Lepas kita dah ikhtiar sungguh-sungguh untuk dapat anak macam kita nak, jantina, tiba Allah beri lain pada tu. Dan kita lihat bahawa apa yang Allah beri lebih baik daripada apa yang kita nak. Maka itulah namanya akhir penyerahan diri pada Allah. Jadi penyerahan diri pada Allah dalam 3 cara. Yang pertama, perkara yang kita lakukan itu mematuhi syarak. Yang kedua, kita berusaha sungguh-sungguh ke arah itu. Dan yang ketiga, apa pun Allah takdir itu paling baik. Kemudian Syekh selepas menyebut tentang serahlah pada Allah. Maka perkara yang memang menjadi bebanan dalam kehidupan kita, bila kita dapat satu benda yang kita tak suka, lalu kita melewati hari-hari kita dengan wajah yang berkerut, yang masam, tegang, payah nak senyum. Jadi kita tahu orang-orang yang agak sukar untuk senyum, dia melalui kesukaran-kesukaran hidupnya. Senyumnya seperti perlu dipaksa. Senyumnya kerana buat-buat dan sebagainya. Kita dapat mengetahui orang yang mudah senyum, dia tidak mengalami keperitan dalam perjalanan hidup dia. Maka ini asas dalam kehidupan manusia yang berbeza. Tetapi walau bagaimanapun kesempitan yang kita lalui, Allah menjanjikan kelapangan. Dalam surah Asy-Syarh atau Insyirah, Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesusahan itu akan ada kemudahan. Dan sesungguhnya atas setiap kesusahan itu akan ada kesenangan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah pasti akan menjadikan selepas susah itu senang. Kalau kita lihat dari sudut penafsiran Al-Quran, bila Allah menyebut fa inna ma'al usri, baik perkataan usrun, yakni susah dalam bahasa Melayu, disebut secara makrifat, diletak alif lam di hadapan. Fa inna ma'al usri. Yusran maknanya senang,
dinakirahkan, iaitu ditanwinkan dia. Yusran, senang. Dalam kaedah bahasa Arab dipanggil alif lam istighraq. Alif lam al-istighraq maksudnya, walau bagaimanapun susahnya benda tu, walau ia mahma kana dhayiq alladhi halla bina, walau bagaimana susah, sukar, walaupun dipanggil peringkat muntah su'ubat, kemuncak susah benda tu, maka ini perkataan al-usr. Alif lam di depan maksud istighraq. Apa maksud istighraq dalam makna bahasa Arab? Artinya susah macam mana pun, teruk macam mana pun, kemuncak macam mana pun, dia akan disudahi dengan yusran, kesenangan, kemudahan. Kemudian Allah ulang balik, wa inna ma'al usri yusran. Dan setiap kesusahan itu diulang lagi. Susah yang sama, tetapi jalan keluar yang berbeza. Yusran, ada kesenangan. Sebab itu para ulama menyatakan dalam penafsiran ini, lan yaghliba usrin yusra ini. Satu yang susah tidak boleh mengalahkan dua yang senang. Maksudnya, tuan-tuan sekalian, Allah menggambarkan susah kita. Satu jenis dia susah. Tetapi Allah menjanjikan jalan keluar daripada kesusahan itu pelbagai. Yang pertama, Allah janjikan jalan keluarnya di dunia. Yang kedua, Allah Ta'ala janjikan jalan keluarnya di akhirat. Yang kita duduk susah-susah kat dunia ni, tuan-tuan sekalian, semuanya bertukar pahala dan darjat. Maka dia tak akan jadi susah lagi akhirat kelak. Ialah darjat, dialah pahala. Segala kebimbangan kita bertukar menjadi pahala dan darjat. Akhirnya masuk syurga. Dan yang disebut dalam hadis, sehingga yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah, orang-orang yang afiat, yang tak diuji di dunia dahulu, mereka bercita-cita pada hari kiamat kelak kalau mereka dahulu di dunia diuji oleh Allah. Sebab dia nampak orang yang diuji pahala banyak, yang diuji macam-macam, yang diuji susah misalnya, yang diuji tidak mendapat apa yang dia nak, lalu dia memilih sabar, maka Allah Ta'ala beri dia satu benda yang akan menggembirakan dia. Jadi ulama menyatakan yusrun pertama ialah dia akan dapat kesenangan dunia. Dan Allah menyebut dengan perkataan nakirah, fa inna ma'al usri yusran. Yusran nakirah ditanwin, maknanya macam-macam jalan keluar dia, macam-macam. Kita masuk satu pintu, kita boleh keluar puluhan pintu, seolah gitu. Yang kedua ialah senang di akhirat kelak. Kerana itu tuan-tuan sekalian, kita belajar fiqhul lahzah, fiqh sekejap. Maksud fiqhul lahzah, kata guru kami, ialah kita cuma sabar sekejap. Sabar sekejap sepanjang kita hidup kat dunia dengan ujian Allah. Kadang setengah orang kaki sakit sampailah mati. Setengah orang mungkin kena gout, setengah orang mungkin diuji dengan Allah, dia kencing mani sampai potong kaki. Setengah diuji dengan darah tinggi sehingga dia tak boleh bebas macam orang lain. Semua kesabaran itu lahzah, seketika, sekejap. Maka bila sampai waktunya Allah Ta'ala akan pindahkan kita ke negeri abadi, maka benda susah itu tak lagi susah. Kerana itu yakin bahawa di sebalik kesusahan, walau kemuncak mana susah, dia mesti ada jalan keluar. Walau sesaat kita akan nampak jalan keluar tersebut. Kemudian Syekh menyebut seterusnya, lepas sebut serah pada Allah, kemudian yakin setiap kesusahan ada kelapangan, khidmatlah pada Allah. Berkhidmatlah kepada Allah. Allah tak perlu khidmat kita. Habis apa maksud takbir khidmat pada Allah? Kenapa pun ibadat kita buat tak akan beri manfaat pada Allah. Manfaatnya pada kita. Dan apa pun yang kita tinggal tak akan beri mudarat pada Allah. Mudaratnya pada kita. Tapi lafaz khidmat kepada Allah ini untuk menunjukkan bagaimana tunduknya kita pada segala perintah Allah. Segala perintah Allah, sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, bila mana kita melakukannya, kita seperti berkhidmat kepada Allah dan Allah Ta'ala suka. Walaupun Allah tidak perlukan khidmat tersebut, maka Allah Ta'ala suka seorang yang berkhidmat kepada Allah. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut, cuba buka pintu Allah, ini takbir yang kita sebut sebagai satu bentuk tamsil, satu bentuk perumpamaan.
Buka pintu Allah. Maksudnya letakkan pergantungan pada Allah, cinta pada Allah, sayang pada Allah, harap pada Allah. Itulah semua pintu Allah. Gembira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bergembira dengan Allah. Kita kan dah banyak kali dalam hidup kita cuba gembira dengan manusia, minta dengan manusia, cuba cari kekuatan dengan manusia, pengaruh dengan manusia. Itu yang kita lalui dalam perjalanan hidup kita. Semuanya cerita manusia, kabel. Kita lupa Allah. Kita dah banyak kali cari kegembiraan dengan manusia. Kita gagal. Kenapa tak cari kebahagiaan di sisi Allah? Ada orang yang mencari cinta di sisi manusia. Bercinta 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Mereka guna semualah perkara yang boleh menjadikan mereka romantik. Daripada perkataan, daripada ayat, daripada perbuatan. Dan mereka rakam, mereka sebarkan, mereka buat macam-macam. Akhirnya Allah SWT tunjuk kegagalan. Banyak mana orang cuba menzahirkan betapa intimnya mereka dalam perhubungan, betapa hebatnya, romantiknya mereka. Akhirnya mahligai yang mereka rasa akan berkekalan hancur. Berlaku banyak tempat, berlaku banyak pada mana-mana manusia yang cuba mencari cinta palsu. Tuan-tuan, kita ni tak berusaha selepas. Kadang-kadang Allah dah tunjuk kita puluhan kegagalan dalam berurusan dengan makhluk. Kita masih belum senang dengan Allah. Kita terus mencari senang kita di sisi makhluk. Kita nak cari kekuatan di sisi manusia, tak kuat juga. Tak lepas juga hajat kita. Kita cuba cari kegembiraan si manusia, sunyi juga kita. Bila semua dah tidur, kita pun sunyi. Tak ada lagi teman bercakap. Bila kita seorang je sakit, orang semua sihat, kita rasa sunyi. Tak ada lagi teman melawat. Itu belum cerita dalam kubur. Tak ada lagi teman yang akan menziarah kita. Dia agak sukar kita nak cari teman yang boleh ziarah kawannya kat kubur. Agak sukar. Kita tanya diri kita, ada tak tuan-tuan cenderung untuk ziarah kubur kawan-kawan? Kecenderungan tu ada tak? Bukan selepas saya cakap ini. Oh, Ustaz dah cakap memang saya nak buat lah ni. Tak, sebelum ini, apakah kita punya kecenderungan untuk ziarah kubur kawan-kawan? Saya tak rasa kita ada. Mungkin untuk kubur mak ayah kita, itu pun waktu tertentu. Tapi kita payah nak jumpa mana-mana orang bersahabat, walaupun dia cerita dia rapat, dia mesra, lalu dia menziarahi kubur kawan dia. Mereka hari pertama, hari kematian dia, tidak berikutnya. Saya tak kata tak ada terus. Mungkin ada segelintir mereka, tapi kebanyakannya tidak. Supaya kita menginsafi bahawa mencari kemuliaan, mencari kebahagiaan, mencari kekuatan daripada manusia, satu perkara yang kita tak akan peroleh. Oleh sebab itu kita nak ubah cara berfikir, cara kita buat. Kita dah mencuba banyak kali dengan makhluk, kita dah nampak kegagalan. Maka Allah sentiasa membuka pintunya untuk kita mengadu, untuk kita bergembira dengan Allah, untuk kita bermesra dengan Allah, mencintai Allah. Maka kenali Allah. Ini yang dimaksudkan, bukalah pintunya. Dan tutup segala pintu-pintu manusia. Tuan-tuan yang tahu cara nak tutup pintu manusia, selepas mereka mengenali manusia itu siapa. Ada orang selepas dia mengalami pengalaman paling buruk dalam hidup dia, maka ditutup pintu hatinya kepada semua manusia. Dia tak percaya. Ada jenis kategori, kalau perempuan tak percaya lelaki. Ada jenis kategori yang lelaki tak percaya perempuan. Ada jenis kategori tak percaya kawan. Saya dah tutup sebab saya dah kena tipu banyak. Ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, orang hutang saya ada kat 500 ribu. Hutang ni tak bayar, hutang tak bayar. Tak kira Ustaz, daripada orang yang saya kenal baik sehinggalah orang yang biasa-biasa. Setiap hari ni saya tak akan beri lagi pinjam pada orang. Takkan. Saya dah tak percaya orang. Dia dah tutup pintu muamalah dia dengan manusia. Tapi kita melakukannya dengan pengalaman. Tuan-tuan, kalau kita melakukan dengan pengalaman, kita mungkin melampau. Ada seorang hamba Allah, dia benci lelaki. Dia perempuan lah. Dia benci lelaki. Bila saya tanya dia, kenapa benci lelaki? Dia kata, saya tengok ayah saya pukul mak saya. Bila saya tengok ayah saya pukul mak saya, bermula itu saya benci semua lelaki, termasuk cikgu lelaki. Cikgu-cikgu pun kena sekali. Tak suka cikgu lelaki ke. Asal lelaki dia tak suka. Yang gak-gak depan tu tak suka.
Sebab dia dah generalisekan takmim, menganggap sama lelaki jahat. Sama juga ada setengah orang generalisekan takmimkan bangsa. Saya ustaz kalau dengan hindung tak nak. Hindung penipu. Contoh. Yang nampak saya kalau orang Malaysia tak nak. Orang Malaysia sombong. Contoh. Saya kalau Cina tak nak. Saya kalau India tak nak. Kita takmim. Generalisekan. Orang ni mungkin dia ada pengalaman buruk. Saya kalau dengan orang Kelantan saya tak nak. Saya kalau dengan orang Johor tak nak. Dia main negeri. Main bangsa. Ini berlaku pada semua orang. Ketika mana mereka ada trauma dengan kelompok tertentu. Mereka gunakan pengalaman. Bila orang tu menutup pintu manusia berdasarkan pengalaman, dia mungkin melampau. Dia melampau. Kalau saya katakan ada seorang hamba Allah tadi, dia terkena sekali dengan orang negeri tertentu. Katakan dia terkena dengan orang negeri Pahang. Saya rasa orang Pahang saya tak percaya. Maka dia telah melakukan satu dosa. Sebab dia mungkin ditipu oleh beberapa orang yang datang daripada negeri ni. Tapi bukan semua begitu. Sebagai mereka orang soleh, sebagai mereka orang bertakwa, orang jujur. Yang terkena, yang gunakan kaedah ayat ini, mereka perlu beristighfar. Ini ayat yang salah. Yang meletakkan umum kaum semua jahat, bangsa semua jahat, negeri semua jahat, jantina semua jahat. Atas setengah kata ni jenis pakai kopiah semua tak percaya. Dia takmim. Betul, dia mungkin ada pengalaman buruk. Orang kopiah tipu dia. Dia pun takmimkan, generalisekan. Dia kata yang pakai kopiah tak percaya semua. Ya, ada begitu. Saya pernah berhadapan dengan orang, dia kata, ustaz ni saya tak percaya sangat. Dia boleh cakap macam tu. Ustaz kalau berhutang saya tak percaya. Sebab tu kalau nak cash, muamalah cash. Walaupun dia ustaz, saya tak nak percaya. Dia kita diam sebab dia ada trauma dia. Sehingga dalam tempoh panjang untuk kita kembalikan kepercayaan, maka dia percaya. Dia ubah. Tapi ungkapan dia ada hukuman Allah di sebalik ungkapan dia. Saya tahu bahawa setiap orang yang bercakap bahasa ini akan seolah-olah dia sedang menjemput musibah mendatangi dia. Dia akan melalui musibah. Sebab itu kita tak boleh cakap macam tu. Saya nak tutup pintu manusia berdasarkan ilmu, bukan pengalaman. Pengalaman kita tuan-tuan, kadang pengalaman itu bersifat peribadi, kita cuba umumkan, kita salah. Pengalaman itu bukanlah ilmu yang bersifat mutlak. Ia sebahagian dari ilmu, tapi bukan segala ilmu. Laisa kullul ilm, wa innama ba'dul ilm ya'ti minal khibrah. Kadang-kadang sebahagian ilmu datang daripada pengalaman, tapi itu bukan semua ilmu. Itu sebahagian daripada ilmu yang mungkin akhirnya berubah. Akhirnya dengan pengalaman, rupanya taklah bila kita selalu dia okey. Kita guna pengalaman kita, harimau tu memang garang. Piduk selalu beri makan, harimau tu jinak. Akhirnya berubah pengalaman. Jadi kita nak kenal manusia bukan dengan pengalaman semata-mata. Saya selalu sebut bahawa pengalaman kita dalam muamalah dengan manusia boleh menjadikan kita melampaui batas dalam menghukum manusia. Yang ada orang tu ditengok lelaki ni teruk, dia lelaki semua sama, maka dia melakukan banyak kesilapan di situ. Atau kalau kita sebut Nabi-Nabi macam mana? Dia kan, mereka kan lelaki. Para sahabat macam mana? Mereka kan lelaki. Para ulama bagaimana? Mereka kan lelaki. Sama juga yang kata perempuan. Dia perempuan yang solihah, yang bertakwa. Apakah kita nak samakan mereka? Jadi kita nak tutup pintu manusia berdasarkan ilmu. Ilmu apa tuan-tuan sekalian? Bila mereka mengajak kita pada perintah Allah, maka kita tahu mereka adalah orang yang baik. Bila mereka mengajak kita kepada jalan kemungkaran, kita tahu mereka tidak baik. Tapi bukan mereka itu badan mereka, tapi perbuatan mereka. Dan manusia boleh berubah. Manusia akan berubah. Orang yang kita jumpa hari ini jahat, mungkin esok baik. Orang yang kita jumpa baik, mungkin sebaliknya. Dia akan sifat manusia yang berubah-ubah. Oleh sebab itu, gunakan kaedah cara menutup pintu manusia dengan ilmu. Kenali manusia dengan ilmu. Dan kita tahu ilmu tertinggi ialah syariat. Ilmu tertinggi ialah kepahaman dalam agama. Kalau kita tengok orang tu, tuan-tuan sekalian, mengajak kita pada perkara yang baik dan takwa, ya, kita bersama mereka. Bila ajak kita pada perkara mungkar, kita tak bersama mereka. Maka di situ kita tutup pintu manusia bila dia cuba membuka pintu kemurkaan Allah. Bila dia membuka pintu redha Allah, kita bersama mereka selama-lamanya. Bukan mereka kawan dunia dan akhirat kita. Dan ini maksud tutup pintu manusia. Saya dah sebut, jangan gunakan pengalaman yang mutlak.
lalu menghukum manusia secara zalim, menghukum manusia secara tidak adil, maka kita akan berdosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Yang saya katakan seorang, dia pernah kena tipu, dia orang Jawa, dia kata orang Jawa perangai sama belaka, menipu, dia berdosa besar. Kan dia mentakmimkan semua. Atau disebut orang negeri tertentu, orang negeri ni memang saya tak percaya, maka ini juga melakukan dosa besar. Sebagaimana sabit dalam hadis Nabi SAW, permusuhan kita biar bersempadan. Permusuhan kita atau marah kita, biarlah kita katakan ada batasan. Kalau seorang perempuan, dia nak marah suami dia, dia tak ada kata lelaki sama je, dengan maksud penghinaan. Dia menzalimi ramai lelaki-lelaki soleh yang lain. Dan lelaki juga begitu, perempuan sama, pada perkara yang menghina mereka, pada perkara yang berupa fitrah mereka lain. Dan fitrah itu kita ketahui melalui hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah menyebut antara fitrah wanita, antara perangai umum wanita, yakfurna bil ashir, mereka suka lawan suami. Maka ini benda yang Nabi sebut umum. Maka kalau kita kata begitu tak ada masalah, sebab itu memang dah ada asas dia. Kalau kita kata nafsu memang suruh benda perkara jahat, iaitu sudah ada penyataan daripada Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu', setiap diri itu cenderung untuk buat jahat. Maka ini beza pengalaman dan ilmu. Kemudian kata Syekh, lepas itu kalau kamu buka pintu Allah, kamu tutup pintu manusia, kamu akan melihat keajaiban yang macam-macam. Tuan-tuan, kita banyak menunggu keajaiban dari manusia. Saya kenal orang ni, dia ada jawatan, ada pangkat, saya menunggu keajaiban dia, nanti mungkin dia bagi projek. Saya kenal orang kaya ni, saya tunggu keajaiban daripada orang kaya ni, mungkin nanti dia bagi saya kereta percuma. Saya kenal orang tertentu, saya mengharapkan keajaiban dari dia, jawapannya tak ada keajaiban. Keajaiban hanya bila mana kita membuka pintu Allah dan menutup pintu manusia, kita berhak menunggu keajaiban. Keajaiban yang berlaku bukan melalui cara akal kita berfikir. Sebab kalau kita cerita ajaib, maknanya akal tak terfikir sampai begitu. Sebab saya jangka cuma 100 tapi dapat ni 100,000, maka itu keajaiban. Suatu yang di luar akal kita atau di luar cara kita berfikir, itulah namanya keajaiban. Dan ternyata siapa pun yang serahkan urusannya pada Allah, maka datang keajaiban. Datang keajaiban dia. Misal kata dah dia sakit, dia sabar, dia dah berobat macam-macam, tapi dia tetap yakin akan ada jalan keluar. Akhirnya dia sembuh tanpa sebab-sebab biasa yang digunakan. Tanpa sebab-sebab biasa yang digunakan, Allah tunjuk keajaiban. Dia dah berobat klinik ni, doktor ni, pakar ni, tak sembuh-sembuh, tapi dia berkat dia sabar, maka Allah sembuhkan dia dengan keajaiban. Maka dia pun nampak, tadi dia dah usaha macam-macam, menega tu, menega ni, semua tak jadi. Tiba-tiba dengan izin Allah, sebab dia sabar, dia menega benda yang dia tak jangka pun dia akan untung besar, lalu Allah beri dia untung besar. Itulah keajaiban. Ada orang dia rasa, dia kata, dia cakap dengan saya bila saya nak kerja, mak saya kata jangan kerja jauh-jauh, kerja dekat dengan mak, buka kedai depan kedai mak je, depan rumah mak je. Saya pun buatlah nasi 1 kilo 2 kilo buat. Dia cerita pada saya secara peribadi. Saya tanya, start bisnes macam mana? Dia pun cerita, dulu saya mengaji dengan anak murid ustaz, belajar masak sekian. Lepas tu saya jumpa tu guru dia, yang juga anak murid saya. Saya tahu kenal dia. Macam mana dia belajar? Dia sanggup belajar walau tak ada gaji. Cerita. Ringkas ceritanya, mak dia kata, awak masak niaga depan rumah mak je. Maka dia pun buat. Dia buat. Tadi tak jangka pun benda tu. Bila Allah nak beri keajaiban, kerana kebergantungan pada Allah, akhirnya jadi kedai besar. Hari ni kalau nak makan, kena beratur sampai atas bukit. Itu keajaiban Allah bagi. Dan cerita ni bukan satu, beribu. Dan sepanjang zaman ada. Ramai mana orang-orang yang tak pernah menjangka apa yang dibuat ini akan dia perolehi benda yang baik. Tiba Allah tunjuk. Itulah keajaiban. Dan situlah Allah kata, bila mana kamu letak pergantungan pada Allah, kamu berhak tunggu keajaiban. Tunggu keajaiban. Ada seorang hamba Allah, saya pergi rumah dia kat Mekah. Pergi rumah dia atas bukit. Dia orang Mekah. Ceritanya dia accident. Bila dia accident,
Dia patah getah. Maksudnya teruklah dia. So hospital berbulan-bulan, ICU. Sehingga sampai peringkat doktor kata balik rumah lah. Tadi dia terfikir dia perlu buat sesuatu untuk sembuh. Doktor setakat tu ilmu dia, hospital setakat tu. Tapi manusia perlu tahu setiap orang ada batasan ilmu dia. Tetapi sabar tidak ada batasan dia. Ikhtiar tidak ada batasan dia. Ilmu ada batasan setiap manusia. Allah tak beri ilmu pada semua orang. Allah tak beri ilmu, semua ilmu pada seorang. Tidak. Ilmu itu dia agih-agihkan. Dia tak beri seorang tu dia ada semua ilmu lengkap. Tak ada. Melainkan Nabi SAW. Maka dengan izin Allah dia pun baca kitab-kitab. Dia pun jumpa. Dia pun cuba. Dia pun buat obat ni sendiri. Saya beli obat dia. Dia buat obat sendiri. Kemudian dia mula setiap hari dia sapu seluruh anggota badan dia. Maka dengan izin Allah Ta'ala, maka semuanya kembali kepada asal. Kembali kepada asal dia sihat, segar bugar. Dan mula dia cerita pengalaman dia, keajaiban ini. Dan dia jual minyak ni, dan laris minyak ni. Kita pun naik bukit nak beli minyak ni. Mujarrab. Dan kebetulan apa yang berlaku pada kita pun sama, Allah sembuhkan. Lihat bila Allah beri keajaiban dengan maksud. Seorang tadi dia cuma ada tinggal lagi pergantungan dia pada Allah. Yang selama ini mungkin dalam hidup kelalaian kita mulakan dengan pergantungan dengan manusia. Setiap kali kita bergantung pada manusia, kita tak akan lihat keajaiban. Tapi kita akan melihat kehinaan. Kita jadi desperate. Kita jadi muttar, terdesak, ittirab. Sehinggalah kita bergantung pada Allah, maka kita lihat banyak keajaiban dalam hidup. Baik ada seorang hamba Allah, guru kami cerita, dia ni orang kaya, duit banyak. Dia kahwin lama, tak ada anak. Dia berobat sampai Amerika Syarikat. K-power dah tu. Orang kita punya persepsi, pemikiran. Berobat kat mana? Amerika, K-power dah. Duit banyak. Dan dia masih gagal dapat. Dia sedih sehingga dia mendatangi satu masjid di kampung. Tok Imam tengok dia, dia sedih. Lalu tanya, kenapa sedih? Dia kata, saya ni dah lama ikhtiar nak dapat zuriat, tapi tak dapat. Saya dah belanja banyak. Saya berobat sana. Dia sebutlah berobat sini. Nak beritahu dia usaha. Sebab orang kita kan kalau dengar orang ada masalah, dia akan kata tak berobat ke? Tak ikhtiar ke? Jadi baik kita cakap siang-siang. Sebelum dia tanya. Maka Tok Imam ni cuma tanya dia satu soalan. Kamu dah berobat merata-riti seluruh tempat. Lalu dia tanya satu soalan. Aina Allah? Mana Allah? Mana permohonanmu dengan Allah? Ya, dengan kita tuan-tuan bila nak dapat sesuatu, kita bersungguh dengan manusia, malangnya kita tak bersungguh dengan Allah. Betul kita kata saya doa dah. Tapi tak bersungguh macam mana kita dengan manusia. Dengan manusia bayar 10,000 kita bayar. Ayah berapa? 100,000 bayar. 300,000 bayar. Tapi dengan Allah berkira zakat. Tak nak keluar duit tu. Dia doakan free dia tu. Dia tidak berusaha untuk. Dia kalau dia ikhtiar ni, dia keluarkan duit banyak, masa banyak. Dia faham doa tu cuma free. Benar zahirnya free. Tapi doa itu memerlukan seorang melakukan pengorbanan harta benda. Allah sebut dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka meninggalkan tempat tidur mereka dan berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan penuh takut, dan mereka membelanjakan harta mereka pada jalan Allah. Kata seorang ulama tafsir terkenal, doa itu mustajab sesudah dia membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Sebab itu sesudah kita doa, keluarkan sesuatu, infakkan sesuatu. Sebagaimana kita tuan-tuan sanggup bayar untuk dapat sesuatu. Kalau kita nak sembuh, kalau doktor kata bayar, insurans kata 100,000, 100,000 lah. Tapi sanggup tak kita keluar amount yang sama selepas kita berdoa pada Allah untuk kita letakkan pada jalan Allah? Kita tak sanggup. Itu maknanya kita tak bersungguh pada jalan Allah. Dan isunya lebih, manusia dia kata saya memang bohong dengan Allah, tapi dia tak bersungguh bohong pada Allah. Kemudian kata Syekh, celaka kamu. Celaka engkau. Apa maksud celaka engkau? Maksudnya kamu selalu berfikir salah. Sebenarnya manfaat yang Allah jadikan pada makhluknya, mudarat yang Allah jadikan pada makhluknya, itu semua dengan izin Allah.
Itu semua dengan izin Allah. Kalau fulan bin fulan membantu kita hari ini, dengan izin Allah. Kalau fulan bin fulan memudaratkan kita hari ini, menyusahkan urusan hidup kita hari ini, dengan izin Allah. Apapun manfaat dan mudarat tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Wa'lam annal ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wala in istama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai'in illa ma katabahu Allahu alayka. Ketahuilah, kalau sekiranya seluruh makhluk Allah berhimpun untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tidak boleh beri manfaat melainkan apa yang Allah tetapkan. Dan kalau mereka berhimpun untuk memudaratkan kamu, mereka tidak dapat memudaratkan kamu melainkan apa yang Allah Ta'ala telah catatkan, yang telah izinkan. Rufi'al qalam wa jaffatis suhuf, telah tetap muktamad takdir Allah. Dan ini kita faham. Sebab tu pemikiran kita ingat orang tu beri manfaat, orang tu beri mudarat, layak kita disebut celaka. Awak fikir macam tu. Maksud celaka, musnah awak fikir macam tu. Binasa kalau fikir macam tu. Kemudian kata Syekh, Allah itu yang hidupkan, yang mematikan, yang memberi, yang menahan. Segala benda-benda yang berkaitan kehidupan kita, Allah. Zikir kita lepas tiap solat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tiada yang dapat menghalang apa yang kau nak beri, tiada yang dapat memberi apa yang kau nak halang, dan tiada manfaat segala usaha yang diusahakan atau kekayaan yang dipunyai. Kita kan kalau usaha kita kata confirm jadi, saya dah buat ni. Kalau kita ada duit, confirm jadi sebab saya ada duit. Jawapannya tidak. Semuanya dengan izin Allah. Maka pemikiran kita biar jelas. Namun, bila kita bercakap semua dengan izin Allah, bukan bermaksud kita melayani manusia dengan cara kasar. Kita berlembut dengan manusia secara zahir. Hati kita dengan Allah. Sebab mudaratun nas sadaqah. Berlembut dengan manusia ini ialah sedekah. Bukan antara benda yang menjadi jalab rizq, penarik rezeki, bila muamalah dengan kita, muamalah kita dengan orang cara baik. Kita cakap lembut, kita hormat dia, panggil dengan panggilan yang baik, maka kita dimudahkan rezeki. Namun manusia ni boleh saja Allah jadikan sebab-sebab rezeki kita, sebab-sebab mudarat kita. Hati kita perlu tahu ia semua datang dari Allah. Dan muamalah kita mesti muamalah yang boleh membentengi diri kita daripada mudarat dan membawa, mendorong untuk kita dapat manfaat. Dia tak salah kalau saya memang cakap lembut dengan orang. Dengan cara tu dia akan beri saya muka sikit. Saya buat suatu cara untuk mengelakkan mudarat. Saya kenal beberapa orang besar untuk elak mudarat orang lain yang suka menganiaya orang kecil macam saya. Misalnya, saya pun ada kenal orang besar. Tetapi muamalah itu cuma zahir. Hati saya tetap dengan Allah. Dan memang muamalah itu kita dibenarkan. Dan kita juga kena betulkan di sebalik i'tikad kita bahawa semuanya datang dari Allah, tetapi tidak menghalang ikhtiar zahir kita dan menggunakan kaedah dan cara-cara yang sesuai. Nabi SAW juga mendapat jiwar, perlindungan daripada beberapa pemuka Quraisy yang bukan Islam dan melindungi dakwah Rasulullah. Hatta Nabi berlindung di sebalik Abu Talib. Bukan Nabi berlindung di sebalik kabilah Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, yang sebahagian besar mereka tidak beriman, tapi menjaga Nabi SAW. Waktu Nabi dihalang masuk Mekah, mereka ada seorang kafir sanggup beri perlindungan Nabi masuk Mekah. Nabi menerima perlindungan itu. Atau hubungan baik Nabi SAW dengannya, dan hubungan baik dia dengan Nabi SAW. Jadi Nabi menggunakan semua cara. Nabi minta pertolongan daripada orang bukan Islam. Dalam peristiwa hijrah, Nabi membenarkan, iaitu Abdullah bin Uraikid ataupun Arqid. Dan Rasulullah menyuruh sahabat meminjam senjata di dalam satu peperangan dengan orang bukan Islam. Maka semua benda muamalah ini Rasulullah buat. Nabi menghantar surat, Nabi bermuamalah dengan bukan Islam dengan cara yang baik. Tapi hati kita tetap yakin kepada Allah SWT. Maka jangan kita keliru dengan perkara tersebut. Muamalah dengan manusia, ya, kita buat semua muamalah yang mendatangkan kebaikan pada kita. Cakap lembut kena, buat baik dengan ramai orang kena, dan kita mengelakkan mudarat tertentu. Yang buat perkara mungkin datangkan mudarat, dah tahu orang ni jahat, maka kita jangan biarkan kejahatan sampai pada kita. Bukan kita dia ajar, kalau kita melalui sekumpulan manusia,
yang kita tak dapat ramal kejahatan atau kebaikan, kita beri salam untuk kendurkan kejahatan dia. Walaupun nampak macam kita merendah diri lah tu, tengok berapa geruk sedang lepak, kita jangan lalu kosong macam tu, bahaya. Lalu Assalamualaikum, kerana kita memadamkan kejahatan mereka dengan salam kita, jadi tak memberi kejahatan kepada kita. Maka benda-benda macam tu tetap ada ikhtiar kita. Namun hati kita, tuan-tuan sekalian, tetap dengan Allah SWT. Maka ini perkara yang perlu kita tahu, berbuat baik pada manusia. Kemudian kata Syekh, dalam muamalah kita, namanya buat baik pada manusia mesti ikut Quran dan Sunnah. Jangan buat baik pada manusia, tolong tuang arak. Ustaz, saya nak buat baik dengan dia, tolong idam arak, tolong beli rokok bagi. Buat baik. Bukan begitu. Buat baik kita ada acuan Al-Quran dan Sunnah, perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Jangan zahirnya nampak buat baik, rupa-rupanya kemungkaran. Kita tetap perkara-perkara yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, maka kita akan bertegas dengannya. Kalau mereka menunjukkan permusuhan dengan perintah Allah dan Rasul, kita berkata sebagaimana kata Nabi Allah Ibrahim AS, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kita bermusuh selama-lamanya sehingga kamu tunduk kepada perintah Allah dan beriman padanya yang esa. Nabi Allah Ibrahim AS, dia bermuamalah cara baik. Tapi bila seorang itu menzahirkan permusuhan dengan Allah dan Rasul, bermula hari ini kita musuh. Dan kita akan musuh selama-lamanya sehingga kamu tidak lagi memusuhi Allah dan Rasul. Kita, tuan-tuan, dalam muamalah kita dengan manusia ada sempadan. Kita buat baik, kita mudarah atau kita berlembut. Tapi kalau siapa peringkat dia mencabar perintah Allah dan Rasul, menghina, ketika itu kita kena isyarkan permusuhan. Saya takkan kawan dengan awak. Awak menghina Allah dan Rasul, awak biadab dengan Allah dan Rasul, saya tak mungkin sanggup dilaknat bersama awak. Kalau begitu terus awak, saya tak akan kawan dengan awak, dan saya tak ada urusan dengan awak. Kita kena zahirkan. Ini dipanggil zahir, ini dipanggil bara'ah. Bara'ah, kita berlepas diri. Kalau kita tidak berlepas diri dan terus berbuat baik dengan orang yang melawan Allah dan Rasul, bila datang bala dengan kita disapu bersih, habis. Sebab itu kita mula menjarakkan diri kita daripada orang jahat. Allah sebut dalam Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim, kamu turut disentuh oleh api neraka. Mesti kena. Tuan-tuan, kita dengar orang kena COVID pun berjarak kita jauh, tak pergi rumah dia. Ini orang yang dimurkai oleh Allah. Macam mana kita nak tahu orang tu dimurkai oleh Allah? Bila dalam lidahnya menyebut perkara-perkara yang menunjukkan permusuhan dengan Allah dan Rasul. Maka ini orang yang Allah murkai. Kalau disebut saja penghinaan kepada syariat Allah, kepada syariat Nabi SAW, maka dia adalah musuh kita. Maka kita perlu lakukan bara'ah, pelepasan diri daripada mereka, sebagaimana Allah menyebut kata-kata Ibrahim AS, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Telah zahir kebencian dan permusuhan antara kita selama-lamanya, kata selama-lamanya, abadan hatta tu'minu billahi wahdah, sehinggalah kamu tunduk kepada Allah. Kalau kamu tak keluar lagi kata-kata menghina Allah dan Rasul, boleh saya akan mendekati kamu. Kalau kamu menyebut perkataan itu, saya tak akan dekat selama-lamanya, sampai bila-bila. Ini bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, sebagaimana dia tidak mencabar Allah dan Rasulnya. Kita boleh bermuamalah. Kalau dia cabar, kalau dia menghina, dia merendahkan, kita kata, saya mengisyarkan pelepasan diri daripada awak. Saya tidak ada kaitan dengan awak. Saya bisnes pun tak nak bisnes dengan awak. Saya pun tak nak partner dengan awak. Sampai awak berubah benda ni. Tak apalah, saya nampak macam rugi pun. Lebih rugi lagi kalau saya dilaknat oleh Allah. Lebih rugi lagi kalau saya diazab oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.